Azmi bin Ali Gombak. Tan Sri, saya kemukakan soalan yang keempat. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang juga kepada adik-adik yang berada di galeri di atas. Tan Sri Yang di-Pertua, terima kasih kepada Yang Berhormat Gombak. Izinkan saya menjawab soalan tersebut dalam 3 bahagian. Pertama sekali, dari segi jurang perbezaan antara kaum di Malaysia ini, saya berikan 4 indikator utama. Pertama sekali, dalam kadar kemiskinan. Kadar kemiskinan di kalangan kaum Bumiputera sekarang ini berada pada tahap 2.2% berbanding dengan bukan Bumiputera pada tahap 0.6%. Ini satu perbezaan yang tinggi. Keduanya, pendapatan purata isi rumah sebulan, Bumiputera RM4,457 sebulan dan bukan Bumiputera RM6,074 sebulan, maknanya 36% lebih tinggi. Ketiga, dari segi pemilikan equity dalam sektor korporat, Bumiputera setakat tahun 2011 ialah 23.5% dan bukan Bumiputera sebanyak 34.8%. Keempatnya, dari segi pemilikan harta tanah, kediaman kalau mengikutkan jumlah transaksi yang diwujudkan melibatkan kaum Bumiputera ialah sebanyak RM17.7 bilion berbanding dengan bukan Bumiputera RM42.96 bilion, maknanya 2.4 kali ganda. Pemilikan harta tanah perindustrian, Bumiputera RM103 juta berbanding dengan RM2.26 bilion untuk bukan Bumiputera, maknanya 22 kali ganda. Dan harta tanah perdagangan ataupun komersial dengan izin, Bumiputera RM1.5 bilion dan bukan Bumiputera RM11 bilion, maknanya 7 kali ganda. Ini memang kita boleh lihat banyak perbezaan ataupun jurangnya. Keduanya, Tan Sri Yang di-Pertua, tentang langkah-langkah program yang dilaksanakan. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun mengumumkannya pada 14 bulan September. Program pemerkasaan ekonomi Bumiputera ada 5 teras utama yang telah disebutkan. Mungkin saya sentuh 3 daripadanya. Pertamanya ialah untuk mendaya modal insan Bumiputera dengan memperkukuhkan kapasiti dan juga capability masyarakat Bumiputera. Ini melalui pelbagai program-program yang diadakan, termasuklah institut-institut latihan RKBN dan juga peranan yang dimainkan oleh Talent Corporation. Keduanya, untuk memantapkan pemilikan equity dalam sektor korporat, menggalakkan penyertaan Bumiputera dalam pegangan dan penguasaan saham dengan lebih berkesan. Ada beberapa pendekatan, termasuklah usaha untuk mewujudkan ASB 2 berjumlah sekitar 10 bilion ringgit, dan juga ada program di bawah Equinas dan juga Traju yang akan dilaksanakan. Ketiganya ialah untuk memperkukuhkan aset bukan kewangan yang bertujuan untuk meningkatkan pegangan dan penguasaan berkesan Bumiputera dalam harta tanah, dan ini termasuklah untuk premis-premis perniagaan. Dan untuk ini kita akan memperkukuhkan lagi peranan yang dimainkan oleh pelaburan harta tanah Bumiputera dan juga agensi-agensi lain, termasuklah MARA dan juga UDA yang bakal tak lama lagi kita akan lihat mereka akan mempertingkatkan rancangan-rancangan mereka tak lama lagi. Jadi ini merupakan antara program-program di bawah pemerkasaan ekonomi Bumiputera yang telah diumumkan dan akan dilaksanakan. Ketiganya, menjawab secara langsung soalan daripada Yang Berhormat Gombak, ialah apakah langkah ataupun program ini akan berjaya. Untuk memastikan program ini berjaya, kita perlu memastikan ia dilaksanakan dengan baik. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah untuk membolehkan ia berjaya dengan lebih cepat dan tepat, ia memerlukan kerjasama daripada semua rakyat, bukan sahaja kerajaan di sektor swasta dan GLC, malah memerlukan bantuan daripada rakan-rakan kita di sektor swasta. Jadi saya pernah sebut di Dewan Yang Mulia ini, di mana kalau kita ikutkan perkembangan pegangan equity
berkembang daripada 2.4% pada tahun 1970 kepada 23.5% pada tahun 2011. Satu peningkatan yang tinggi, tapi masih kurang daripada 30% dengan izin sasarannya, adalah kerana beban untuk melaksanakan dasar ini telah diletakkan semata-mata kepada pihak kerajaan. Jadi saya nak menyeru rakan-rakan kita di sektor swasta di sana agar bersama-sama melaksanakan dan embrace dengan izin program pemerkasaan ekonomi Bumiputera ini untuk sama-sama kita memastikan jurang perbezaan antara kaum ini dapat dikurangkan. Terima kasih. Gombak. Tan Sri, saya ingin mengemukakan soalan tambahan dan juga meminta penjelasan. Dua sekali, Tan Sri. Tema perbincangan di kalangan pakar ekonomi hari ini, sama ada di peringkat tempatan maupun di peringkat antarabangsa, ialah persoalan tentang income inequality. Dan kita terima hakikat bahawa di Malaysia pada hari ini, lebih daripada 40% rakyat Malaysia mempunyai pendapatan isi rumah kurang daripada RM2,500 dan 80% daripada mereka adalah golongan Melayu Bumiputera. Maka persoalan saya, apakah langkah ataupun usaha yang akan diambil oleh kerajaan untuk menjamin equitable income distribution sebelum pelaksanaan GST? Yang keduanya, salah satu isu yang agak besar sedang menjadi perdebatan hari ini ialah soal disposable income. Dan kita mendapati golongan muda, young workers ataupun yang saya sebut semalam, yang baru mendirikan rumah tangga dan juga keluarga yang mempunyai tanggungan yang besar, mereka ini sudah tergolong dalam satu kelompok yang dibebankan dengan hutang. Hutang perumahan, hutang kenderaan, pinjaman pendidikan. Dan mengikut laporan FOMCA baru-baru ini, kelompok ini menggunakan 1/3 daripada pendapatan mereka untuk membayar hutang-hutang berkenaan. Dan sudah tentulah dengan pelaksanaan GST, ianya akan terus membebankan golongan ini. Maka persoalan saya, apakah langkah kerajaan untuk meningkatkan disposable income di kalangan masyarakat? Dan akhirnya saya ingin mohon penjelasan Tan Sri, berhubung pengumuman Perdana Menteri baru-baru ini tentang 5 teras pemerkasaan ekonomi Bumiputera, dan apakah pengumuman ini membuktikan bahawa DEB dan juga model ekonomi baru MEB telah gagal mencapai matlamatnya, dan terpaksa kerajaan dan Perdana Menteri mengumumkan langkah-langkah baru untuk memberdaya ekonomi golongan Bumiputera? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Gombak. Tan Sri yang di-Pertua, pertama sekali tentang income inequality yang disebutkan tersebut, sebenarnya kalau ikut survey ataupun kajian pendapatan isi rumah yang kita laksanakan untuk tahun 2012 ini, sebanyak 40% daripada jumlah isi rumah berpendapatan lebih kurang RM3,050 sebulan ke bawah. Jadi bukan 2,500 yang disebutkan oleh Yang Berhormat Gombak tadi. Jadi kita memang ingin memastikan bahawa golongan di bawah 40% ini diberikan banyak tumpuan dan bantuan untuk memastikan pertama sekali pendapatan mereka boleh dipertingkatkan, dan kedua dari segi income support dengan izin untuk menghadapi peningkatan harga barang dan sebagainya. Kita adakan pelbagai program seperti BRIM dan banyak program-program lain. Jadi untuk meningkatkan pendapatan mereka ini, kita banyak program-program latihan yang ataupun reskilling program dengan izin yang dilaksanakan oleh pelbagai agensi untuk membolehkan mereka mempertingkatkan kemahiran mereka, dan dengan itu pendapatan mereka akan meningkat. Dari segi soalan kedua tentang disposable income dengan izin dan apakah langkah-langkah untuk mengurangkan beban mereka yang banyak berhutang ini,
Kita memang akui bahawa dari segi jumlah hutang yang terdapat di negara ini pada kadar 80% adalah satu kadar yang agak tinggi, dan kita memang sering memantau. Kalau kita lihat dari segi apakah jenis pinjaman tersebut, kebanyakannya merupakan pinjaman perumahan dan pinjaman kereta, dan kita sebenarnya menyambut baik sekiranya hutang mereka ini berkenaan dengan pinjaman perumahan, dan banyak program-program yang telah dilaksanakan oleh kerajaan untuk meningkatkan jumlah rumah mampu milik. Jadi bagi saya, jika mereka ini mempunyai pinjaman perumahan adalah satu yang baik, kerana kadar pemilikan rumah di kalangan rakyat Malaysia adalah tinggi. Jadi ini satu yang kita nak galakkan. Yang kita mungkin nak cuba kurangkan ialah di mana hutang untuk hutang peribadi, consumer goods dengan izin, ataupun untuk kenderaan, di mana sekiranya kita mempertingkatkan lagi transport ataupun pengangkutan awam kita, dan insya-Allah tidak perlulah begitu ramai mereka mempunyai kereta yang lebih. Maknanya ada isi rumah yang mempunyai 2-3 kereta sebagainya, dan jadi pada masa hadapan apabila MRT sebagai contohnya akan siap, kita bakal mengurangkan pemilikan kereta, dan juga dari itu beban hutang akan dikurangkan. Ketiganya ialah tentang komen dasar DB, adakah ia telah gagal. Ini telah saya jawab Tan Sri Yang Di-Pertua sebelum ini, dan juga baru saya sebut tadi. Sebenarnya kejayaan ini akan boleh didapati sekiranya beban melaksanakan dasar negara ini bukan dasar kerajaan semata-mata, tapi sesuatu yang kita harap semua menerimanya, adalah supaya sektor swasta bersama-sama memberikan peluang perniagaan yang saksama ataupun equitable kepada peniaga-peniaga Bumiputera, memberikan peluang pekerjaan di peringkat pengurusan tertinggi yang lebih adil dan sebagainya. Sebelum ini ada terdapat laporan bahawa seorang yang menggelarkan diri beliau pakar ekonomi daripada sebuah institut di negeri di sebelah utara, yang mengatakan kononnya Bumiputera itu tiada kualiti. Ini merupakan satu kenyataan yang saya rasa tidak bertanggungjawab, dan kalau ramai mereka yang begini, memang susahlah kita nak mencapai program pemerkasaan ekonomi Bumiputera. Jadi saya nak seru rakan-rakan kita di sektor swasta itu menerima dan menjayakan program ini. Terima kasih. Putra Tan.